Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Ijayawara Malaysian Polytechnic and College Community Sustainability Award 2021. Hadirin yang dimuliakan, majlis akan bermula sebentar lagi. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian diminta untuk mengisi kehadiran melalui QR code yang dipaparkan di layar. Tuan-tuan dan puan-puan juga diminta untuk mengikuti program ini sehingga ke akhir majlis. Terima kasih atas kerjasama semua. Minta kerjasama semua untuk sekian kehadiran kerana pihak kami akan memberi e-cert untuk kursus dikira satu hari kursus sepanjang webinar ini berlangsung. Sementara kita memberi peluang kepada pengurus-pengurus Smart Green dan yang lain untuk masuk, saya beri ruang dan peluang untuk tuan-tuan sekian kehadiran dululah. Saya akan bermula sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Teknologis Nur Aidi binti Nazri, Pengarah Bahagian Kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang dihormati tuan-tuan jawatankuasa Ijayawara Malaysian Polytechnic and Community College Sustainability Award MPC SAS Award 21. Yang dihormati tuan-tuan pengurusi Smart Green Polisisi. Yang dihormati wakil-wakil tuan-tuan pengurus Smart Green Polisisi. Yang dihormati ketua-ketua jabatan dan pensyarah-pensyarah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam mampan. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam Ijayawara Malaysian Polytechnic dan Community College Sustainability Award MPCC SAS Award 2021. Untuk pengetahuan hadirat, objektif utama majlis kita adalah untuk memberikan taklimat awal tentang pelaksanaan MPCC SAS Award 2021. Bagi memohon keberkatan majlis ini, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan taklimat pengenalan kepada UI Green Matrix yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Jaiz bin Gimin, Pengurus Smart Green Polisisi Politeknik Merlimau. Sebelum kita memulakan, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang tuan penceramah. Encik Muhammad Jaiz bin Gimin bermula berkhidmat di Politeknik Johor Bahru pada tahun 1998 dan berpindah ke Politeknik Merlimau pada tahun 2006 sehingga sekarang. Beliau pernah bekerja di Siemens Semiconductor Malaysia, Sdn Bhd, Batu Berendam, Melaka sebagai jurutera dan juga sebagai juruteknik dan juga jurutera. Beliau sekarang merupakan pensyarah di Politeknik Merlimau DH48. Dalam bidang Green Certification, Cik Jaiz telah menerima Certified Energy Manager dan juga kursus mendapat daripada JPK, Jabatan Pengembangan Kemahiran NCS Z0.0 Green Technology Compliant.
Penglibatan Cik Jais memang tidak asing lagi dalam dunia Smart Green kita. Beliau merupakan jawatankuasa pengurusan tenaga Politeknik Merlimau daripada tahun 2011 hingga sekarang, dan beliau juga merupakan pengurus Smart Green Polisisi dari tahun 2017 sehingga sekarang. Antara pencapaian Cik Jais adalah pada tahun 2013 menerima First Star AEMS pada tahun 2013 dan mendapat anugerah industri daripada KETA pada tahun 2013, mendapat Asian Energy Award daripada Laos 2014, dan beliau memang tidak asing lagi sebagai penulis bersama Blueprint Polygreen Politeknik Malaysia pada tahun 2015. Cik Jais juga telah menyertai CPSC, IDEB and ILO International Conference on TVET for Sustainable Development, Dhaka, Bangladesh 2015. Untuk makluman semua juga, pada tahun 2018, Cik Jais mewakili Politeknik mewakili Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti telah menyertai UI Green Matrix, di mana pada tahun 2018 JPKK telah mendapat ranking 335 pada ketika itu. Dan atas usaha gigih pada tahun 2015, Cik Jais telah mewakili Politeknik Merlimau sendiri untuk terus bertanding dalam UI Green Matrix, dan pada tahun 2019 Politeknik Merlimau mendapat tempat 275. Dan paling terkini pada tahun 2020, Politeknik Merlimau juga telah diketuai oleh Encik Jais, Encik Muhammad Jais bin Gimin, telah mendapat tempat 254 daripada lebih 800 penyertaan universiti seluruh dunia. Encik Jais juga adalah penulis bersama Smart Green, Blueprint Smart Green Polisisi bersama dengan kita punya pakar-pakar penulis. Beliau juga penulis bersama buku bertajuk Green Technology Basic Principle, Concept and Practice 2020, dan telah menerima National Energy Award 2020 dan anugerah penyelaras Polygreen Efficient 2020 yang telah diadakan pada tahun lepas di PMJ. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kali ini saya menjemput Encik Muhammad Jais bin Gimin untuk berkongsi serba sedikit tentang pengenalan kepada UI Green Matrix bersama semua pengurus Smart Green Polisisi Politeknik dan Kolej Komuniti. Dengan ini dia dijemput Encik Muhammad Jais untuk menyampaikan taklimat beliau. Persilakan. Dengar Encik? Okey. Okey, sekejap saya share. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Ya, dengar. Tak dengar suara. Dengar Dengar, Okey, dengar Cik Jais. Okey, baik. Terima kasih Cik Zah. Cik Baik, Jais bagi yang saya hormati. silakan. Ya? Silakan Cik Jais. Boleh Okey. Terima kasih. Yang saya hormati Pengurusi Majlis Cik Zuhairi, dari pegawai daripada bahagian kurikulum JPKK, rakan-rakan pengurus Polygreen seluruh Politeknik Malaysia dan Kolej Komuniti. Saya Muhammad Jais bin Gimin, Pensarah dari Jabatan Pusat Mekanikal, pengurus Polygreen Smart Green Polisisi Politeknik Merlimau lah sekarang ni. Jadi terima kasih Cik Zul bagi peluang pada saya untuk berkongsi pengalaman saya lah menguruskan ataupun menyertai UI Green Matrix bagi Politeknik Merlimau. Jadi itu adalah yang seperti yang Cik Zul menyatakan tadi, pada 2018 Politeknik Merlimau telah diminta lah oleh JPKK pada masa itu, Puan Rohaniah minta Politeknik Merlimau mewakili JPKK untuk menyertai UI Green Matrix ni. Dan berdasarkan kepada aktiviti-aktiviti yang telah kami laksanakan daripada awal penglibatan Politeknik Merlimau dalam
ni Sustainable Polytechnic Campus ni. Tak salah saya daripada tahun 2010 macam tu, kami nyatakan report dan kita attachkan dalam evidence yang diperlukan dalam agreement tersebut. Polytechnic Merlimau, JPKK lah, Polytechnic Merlimau specifically telah menduduki kedudukan ke-335. Dan last year, tahun 2020, kami telah meningkat kepada 254 dan kedudukan ke-12 peringkat Malaysia lah. Okay, so tuan-tuan, sebenarnya agak mudah kita nak menyertai UI Agreement 6 ni sebab dia berdasarkan kepada kita punya report yang kita ataupun penceritaan kita kepada set up soalan-soalan yang telah disediakan dalam website ni. So ni saya tunjukkan adalah website UI Agreement 6. Boleh je Google UI Agreement 6 dan dia akan keluarlah. UI ni adalah Universiti Indonesia, Universiti Indonesia Agreement 6 World University Ranking. So, sebab dia punya host adalah Universiti Indonesia. Dan kalau dekat Malaysia, dia ada banyak negara yang telah menjadi steering committee dah. Di Malaysia, UPM adalah kita punya wakil yang menjadi steering committee bagi UI Agreement 16. Banyak aktiviti yang dia orang buat setiap tahun memang akan ada wingkil. For this year sebagai contoh, saya Google dekat website UPM, mereka akan mengadakan wingkil UI World University Ranking ni. Ni IWGM setiap tahun memang dia buat. Lepas untuk Malaysia, UUM jadi host. So dia akan bertukar-tukar lah setiap tahun. Akan dilaksanakan secara online pada 13 hingga 15 Julai. So mungkin kalau nak join boleh je login ataupun melawat UI Matrix website ni. So kami telah mengadakan lawatan ke UPM tempoh hari. UPM kalau ikutkan sekarang ni dia daripada kedudukan yang sangat baik lah. Di Malaysia dia nombor 1. Peringkat dunia saya tak ingat, tak ingat. Tapi dia tak salah top 10 macam tu lah. Okay. Apa dia UI Agreement 6? Satu ranking yang dikenakan oleh Universiti Indonesia mula pada tahun 2010. Terbuka kepada semua untuk menyertai. Banyak juga college ataupun universiti college daripada negara-negara lain yang masuk di Malaysia. Universiti swasta pun ada masuk, college universiti pun ada masuk. Lebih kurang dalam 30 lebih yang Malaysia masuk tahun ni lah. Okay. It's open for all higher education institution yang banyak tak kisah dan membangun dan juga membangun. Contribute to academic discourse and sustainability in education and greening the campus. So dia encourage university to lead social change in the area of sustainability. Dia juga inline dengan United Nations SDG macam yang pagi tadi kita dah dengar pengenalan daripada Puan Rohaniah. Yang mentor kita punya blueprint memang inline juga dengan SDG. So selain daripada kita punya MPCC SAS Award kan, Malaysian Polytechnic College Community Sustainable Award tu salah satu platform untuk kita participate di peringkat antarabangsa adalah melalui UI Agreematics ni lah. Dan dia juga di bawah UNESCO Program of Education of Sustainability in Higher Education. So memang percuma just write an email to them, apply, kita kata kita nak join dan mereka akan reply lah email tu dan bagi kod nanti untuk join. So dia adalah self assessment. So maksudnya aktiviti-aktiviti yang kita buat, kita dah ada blueprint yang sangat yang telah dibangunkan tu, blueprint Smart Green Policy itu, dan kriteria yang ada dalam kita punya blueprint tu pun selari ataupun inline dengan keperluan yang diperlukan oleh UI Agreement 6 ni lah. Okay. So mereka mengadakan online survey, ada platform untuk kita
masukkan kita punya bukti-bukti aktiviti yang kita lakukan dalam survey form dia orang tu. Dan apa yang dinilai adalah ada 6 kriteria dekat sini. Setting and infrastructure 15 markah, energy and climate change 21 markah, waste management 18 markah, water management 10 markah, transportation 18 markah, education 18 markah. Total 100 markah. Tapi tak susah sebab apa tu, dia punya template tu adalah dia punya rubrics. So just kita download je. So how to participate is kita login dekat dia punya website, kemudian hantar email, dan untuk login kita akan nampak lah ada, kalau nak tengok saya boleh juga share dengan tuan-tuan dia punya. Okay, saya share website dia sekejap, mungkin tuan-tuan boleh juga tengok. Share full screen. Okay. Website. Okay. So this is the website of UI Gramatics lah. Alhamdulillah tahun ni Politeknik Merlimau boleh masuk. Kalau dulu ICT Politeknik Merlimau block semua website daripada Indonesia sebab masa tu kena apa tu kena hack kan. So this year dah boleh masuk. Kalau tidak saya kena pakai saya punya own data lah untuk masuk. So ada pengenalan dekat sini what is UI Gramatics, ranking, overall ranking pun kita boleh tengok untuk last year punya. Kita boleh tengok kat sini UPM kalau tak salah 20 something, rank 20 macam tu lah. So kita boleh apa tu tengok banyak maklumat yang ada dekat sini. So publication, event yang macam tadi kalau kita nak join event yang UPM anjuran tu Cik Jais ada share apa ke Cik Jais? Saya share website. Tak nampak Oh, saya tak nampak lah. Tak tahu yang lain nampak ke tak. Okay, very sorry. Saya full screen. Cik Zul, ada nampak tak? Memang tak nampak Cik Jais. Mungkin Cik Jais share browser tu. Terus kan memang gambar Baik, saya Indo Explore Google. Okay. Ada nampak yang ni? Okay, alright. Okay. Baik, sorry. Very sorry. So this is a website. Kita just log in ke website tu. So banyak maklumat yang kita boleh lihat lah dalam website tu. Dan guideline, publication, presiden templates pun sebenarnya ada dekat sini. Okay. This is a glance yang apa tu. Nanti tuan-tuan boleh juga lihat lah. Masuk je dalam website ni. Boleh tengok. Saya sama balik semula. So, ada nampak slide saya sekarang ni? Ada ya? Ada Cik Zul? Ada Cik Jais. Kembali pada slide semula. Okay, so tadi saya dah tunjukkan website UI Gramatics. So, tuan-tuan boleh explore lepas ni lah, nak tengok how to participate, macam mana dia punya evidence yang kita upload nanti. Okay, selepas tu kita boleh write email kepada dia punya urus dia, UI Gramatics @UIACIG Indonesia ni kan. Nanti bila dia dah terima email kita tu, dia akan bagi surat invitation letter dan dia akan bagi password dan juga login access to the system lah. So lepas tu kita boleh download guideline tu. Contoh this is the guideline for this year lah, 2020. So kita boleh submit data bermula daripada 18 Mei hingga 31 Oktober. So maknanya sempat lagi kita nak buat aktiviti sehingga 31 Oktober untuk tahun ni lah. Dan validation tu dia akan buat pada November. Result dia akan announce pada Disember setiap tahun. So macam tu lah. So meaning that aktiviti yang kita dah buat daripada Januari sampai kepada September ke atau 30 Oktober. Tahun ni lewat sikit 30 Oktober. Tahun-tahun sebelum ni sampai September.
Selain daripada Politeknik Merlimau, Politeknik Mersing pun ada join juga di bawah Encik Murugan start ke tahun 2018, 19 dan last year. So last year Politeknik, ada 2 Politeknik baru yang participate. Kalau tak salah saya Politeknik apa ni, saya ingat tapi ada 2 Politeknik yang join juga. Proses dia, kita laksanakan aktiviti bagi setiap fokus area yang kita ada tu kan. Macam kita tadi ada 7 bidang tumpuan tu. Dan UI Gramatik ada 6 bidang tumpuan. Jadi kita boleh matchkan aktiviti-aktiviti yang kita buat tu dalam template yang kita download. So aktiviti kita buat anytime, tak kisah. Daripada Januari. In fact kalau yang tuan-tuan yang baru kan, yang belum pernah masuk, macam pengalaman saya dulu, masa first time masuk tu saya masukkan semua maklumat ataupun report aktiviti yang kami buat daripada tahun 2010 sampai tahun 2017, dari 2018, sebab 2018 tu kami upload pada bulan September macam tu. So semua aktiviti-aktiviti yang report yang kita buat aktiviti daripada tahun 2010 hinggalah pada 2018 tu kita masukkan dalam template yang dia orang bagi tu lah. So this is contoh template yang kita boleh download. Kita masukkan aja kita punya maklumat kat sini, macam put your logo university here. So kita akan masukkan logo Politeknik masing-masing dekat sini, masukkan maklumat, gambar-gambar kita punya universiti. So just a simple just like fill in the blank saja. So okay. So setiap kriteria tu pengurus yang pertama adalah setting infrastructure. Berapa banyak kita punya kawasan kampus kita, berapa banyak pokok yang area covered by tree macam tu. So senang, they just fill in the blank saja. Jadi macam contoh yang dekat sini, ini adalah untuk pengurusan tenaga. So apakah aktiviti-aktiviti ataupun perkara-perkara yang Politeknik Merlimau telah lakukan. Contohnya Politeknik Merlimau telah menukar lampu fluorescent lamp 38 volt kepada 18 volt. Kita masukkan lah dekat dalam report template ni. So ambil gambar dan cerita sedikit. Ni yang ni adalah untuk water harvesting activity. So daripada air daripada kata masukkan dekat dalam tangki, lepas tu buat filtering process dan kita gunakan untuk water tap dekat sini. In fact kat bawah ni, belakang ni pun ada kolam ikan, kita gunakan air daripada water harvesting ni. So ikan tu dapat air yang fresh lah, bertukar. So it's a collection of activity yang kita buat lah. Okay, so this is the assessment criteria, setting infrastructure. Apa soalan-soalan dia dekat sini? The ratio of open space, area to total area of campus covered by forest, area campus covered in planted vegetation. So kalau kita ada buat macam Politeknik Merlimau, kami masa tu kita ada program tanam cili vertigasi. So kita masukkan juga, ambil gambar, buat report sikit berapa banyak hasil yang telah dijual. Dia orang yang akan menilai kita punya effort untuk greening our campus. So untuk setting infrastructure ada 6 kriteria yang kat situ. Contohnya budget, process dan effort pun dia tanya juga. Markah tinggi kat sini 200, total up yang kita dapat tu akan dapat markah untuk setiap kriteria tersebut lah. Untuk energy pula, macam Politeknik Merlimau, kita memang daripada awal tahun 2011 sudah terlibat dengan energy performance contracting yang telah dilaksanakan oleh energy service company kan. Mereka menukar semua peralatan yang cekap tenaga, tapi tak banyak lah, cuma lampu dan aircon dan juga lampu jalan. 3 benda je ditukar dan kami telah berjaya menyalakan sebanyak
1.4 juta dalam tempoh 7 tahun 8 bulan. Itu pun setelah tolak pembayaran yang kita kena bayar kepada Exco tersebut lah, 80-20 macam tu. So yang tu agak tinggi sikit lah maka untuk energy efficient appliance. Tapi renewable energy pun dia tanya juga di Polytechnic Memang cuma ada satu rumah solar yang kita guna set of solar dan boleh utilisekan untuk satu small building. Kita tukarkan rumah sampah tu kepada bilik yang ada aircon dalam tu, ada komputer, ada TV dan kita light up bilik tu gunakan solar system. So, ada sikit markah dekat situ lah. Tapi yang markah untuk paling tinggi untuk energy and climate change ni adalah untuk renewable energy. 200 markah, 300 markah kat situ. Waste pula, recycling program contohnya organic waste treatment, program to reduce the waste paper and plastic. Yang ni yang kalau pagi tadi kita ada masa perbincangan tu ada yang tanya inline ke tidak dengan EXA kita punya aktiviti ni kan. Sebenarnya di Polytechnic memang lah praktis kami di kat sini. Setiap hujung semester kita akan ada buat aktiviti pembersih gotong royong mengemas dan membersihkan lah. Dulu 4S kan. Polytechnic memang kita start dengan 4S dulu. Lepas tu sekarang ni dah convert ke EXA. Jadi salah satu elemen dalam 4S tu adalah CSAFE kan. So semua assignment student kumpulkan setiap jabatan kumpulkan dan kita collect timbang berapa banyak berapa berat kertas, plastik, besi macam tu. Kami di bengkel Jabatan Kesihatan Mekanikal kita ada bengkel timpalan. So bahan yang pelajar telah gunakan untuk buat kertas tu kita kumpul dan kita jual dalam recycle lah kan. So itu adalah antara aktiviti untuk waste management. Pengumpulan minyak terpakai pun kita ada buat juga. Cuma yang baru ni kita tengok dalam grup kita tu Polytechnic bukan salah saya InsyaAllah. yang buat Salam dan ada yang buat e-waste kan. Tu pun kita boleh buat juga lah tu. Semua aktiviti-aktiviti macam tu kita boleh reportkan dalam UI Grammatrix punya evidence ni. Untuk water pun sama, ada 4 dekat sini. Ada water conservation program macam yang kami buat water harvesting tu. Conservation lah, recycling kita gunakan untuk tap kan. Lepas tu use of water efficient ni kita letakkan satu device yang akan sprinkle air tu. Jadi kita boleh menjimatkan penggunaan air lah. So banyak yang dilakukan oleh kami di Polytechnic ni memang kita Jabatan Ketenteraan Awam. So di bawah Jabatan Ketenteraan Awam tu memang ada modul yang related dengan environment. So mereka yang banyak melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan di kampus lah di Polytechnic Memang. Transportation, yang ni berapa banyak kita bahas ada, tapi dalam kita punya senario di Polytechnic System agak berbeza. Kita rugi sedikit lah dekat section transportation ni. Kalau macam universiti, mereka memang menyediakan kemudahan kenderaan untuk feed student diorang daripada kampus kediaman ke tempat kampus ke college, kediaman ke kampus. Tapi pelajar kita kebanyakannya duduk rumah sewa. Asrama pun dalam kampus. Jadi yang duduk rumah sewa tu mereka naik kenderaan sendiri, sama ada naik kereta ataupun motosikal. Jadi kita agak ada kekangan sikit lah sebab soalan yang dekat sini disediakan shuttle service kan. Kita memang tak ada dekat di Polytechnic memang tak ada. Mungkin Polytechnic lain ada, tapi di Polytechnic memang kita tak ada shuttle service ni. Jadi markah memang kosong lah dekat sini. Yang dekat sini yang Cik Murugan akan terangkan lepas ni pengiraan
carbon kan. So dekat sini memang kita akan melakukan sedikit pengiraan carbon lah. Berapa banyak carbon footprint yang setahun tu kita produce. So nanti slot Cik Morgan, mohon tuan-tuan beri perhatian lah macam mana nak mengira carbon footprint. Tapi tak susah pun sebab semuanya kita dapatkan. Contohnya untuk transportation, kita tahu berapa ramai kita punya staff, kita dapatkan maklumat mereka tinggal di mana dan setiap hari kita kira dia punya pergerakan, dia punya commuting daripada rumah kediaman ke tempat kerja, pergi dan balik. So total sebulan so kita akan dapat kilometer dia. And then kita convertkan, ada dia punya ratio tu, boleh refer dekat website dia, carbon calculation factor tu, dan kita dapat lah dia punya carbon footprint tu dan masukkan dalam report yang evidence template tu. It's not very difficult actually. Okay, ada 8 soalan. Itu yang saya katakan tadi, just fill in the blank sebab every section ni dia ada template. So agak mudah macam mana kita nak mereka aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat untuk fulfill requirement dalam dia punya survey ni. Okay. Kalau dulu template tu macam bila dah register baru dia bagi template. Tapi sekarang ni start tahun ni saya tengok dah ada. Kalau dulu dia cuma bagi guideline dengan apa tu, guideline saja. Daripada guideline tu ini yang saya dapat, saya ambil daripada guideline tu lah. So daripada guideline ni kita rancang aktiviti kita nak buat untuk tahun yang kita nak masuk tu lah. Okay. Dan last sekali education. Dekat sini tengok berapa banyak research funding yang kita spend untuk sustainability, ratio of sustainability cost towards total cost. Macam kita senang sikit sebab pihak bahagian kurikulum yang di Ketua Pengeruanian telah implementkan satu subjek green technology compliance kan. So memang boleh katakan 100% kita punya cost tu memang related dengan sustainability. Jadi yang sini markah tinggi lah untuk kita semua nanti. Kemudian yang ini bergantung kepada UPIK, unit pendidikan dan komersialan punya aktiviti lah, research funding ni. Kemudian publication, sustainable publication, kita punya kajian yang related dengan sustainability event, student organisation, website, yang ni pun sama tuan-tuan yang pada sentuh pagi tadi. Kita punya website, report, should be no issue sebab kita memang akan buat reporting dalam website JPTK yang apa tu, Smart Green Policy tu kan. So memang kita ada report lah. Macam kami sebelum ni sebab kami ada sistem pengurusan tenaga, memang setiap tahun memang kita hantar report tu kepada Asian Energy Management Scheme. So kita gunakan report tu lah sebagai sustainability report. Alright, so this is all the assessment criteria. Okay, ini dia punya result lah. Politeknik Merlimau punya. Kita punya markah untuk kategori 1 setting infrastructure dapat 975 poin. Kalau total up percentage kita dapat 15 15 out of percentage, full mark macam full mark juga kan. Kat sini 975 tinggilah kita dapat. Maximum point is 1500. Politeknik Merlimau dapat 975 markah untuk kategori yang pertama. Untuk kategori energi daripada 2100 poin kita dapat 900 poin saja. Agak rendah lah sebab markah yang tinggi kat sini adalah renewable energy. Kalau kita ada solar system ataupun apa-apa wind turbine macam PV ada wind turbine tu boleh menyumbang markah yang tinggi lah.
Untuk Politeknik Minimo kita baru dalam proses untuk buat juga satu lagi program iaitu EPC on solar purchase, solar energy purchase SEP dengan TNB dalam proses lah. Kalau tahun ni insyaAllah berjaya, itu mungkin markah kita boleh naikkan lagi lah dekat sini. Dan untuk waste management, kita Politeknik Minimo dapat markah agak tinggi juga, 1,500 out of 1,800. Markah tinggi kat sini, 83. The highest mark adalah kat waste lah. Aktiviti yang kita buat tu lah, baju kompos, kita ada mesin baju kompos yang kita dapat daripada sumbangan daripada Mosti tempoh hari sebelum ni. Jadi yang menariknya, yang bagusnya, pertama kali kita join, kalau kita letakkan evidence ataupun point yang tinggi, so the markah point tu dia akan carry out for next year tau, dia tak set balik pada zero. Jadi dia akan accumulate. So kalau macam last year kita dah tunjukkan kita dah buat this program, so markahnya katalah certain point. This year kita tambah lagi, so dia akan accumulate. Nanti yang kita dapat banyak tambah ni. Contohnya macam awal-awal tu kita hanya reportkan baca kompos, tapi tahun berikutnya kita tambahkan yang kita buat pengumpulan minyak masak terpakai, so markah tu makin meningkat macam itulah. Untuk pengurusan air agak rendah, semua dapat 525 markah daripada 1000. On transportation kita ada 1250 markah. Education 1200 out of 1000. Yang ni BMM kita ada banyak grant yang macam tahun yang contohnya yang PMM masuk dalam webinar yang baru ni kan. So tu adalah grant RTS, TVET. So itu yang kita dapat markah agak tinggi sikit. So total score 6,000 out of 10,000. So 83%. Jadi pecahan untuk setiap kategori itulah. Dan world ranking untuk last year kita dapat 254. So dia akan buat pecahan ranking bagi setiap kategori itulah. Untuk setting infrastruktur kita pada kedudukan 208 daripada 912 negara ataupun institusi yang join. So peringkat awal tu kalau kita boleh tengok daripada graf ni, peringkat awal pada 2010 hanya 95 institusi daripada seluruh dunia masuk. Masa kami masuk pada tahun 2018 sudah ada 719. 2019 dah ada meningkat 780 dan last year 912 institusi, universiti, politeknik, college yang join, dan Politeknik Minimo pada kedudukan 254. Dan dalam Malaysia kita pada ranking yang ke-12 lah. In fact kita kalahkan juga universiti-universiti macam Universiti Terengganu kan, macam tu lah saya ingat. Okay. Yang ini kita boleh perbaiki lagi dengan kita laksanakan aktiviti-aktiviti yang akan menambahkan lagi lah. Ini yang ada di 18 ni kedudukan result je. Kalau tengok ranking Malaysia, kita pada tahun sebelum ni kita pada kedudukan 11. Last year kita kedudukan 12, jatuh sikit sebab makin banyak universiti yang masuk. Awal-awal tu dalam 20 lebih je, sekarang ni dah dekat 30 ke 40 macam tu yang join. So that's why kita PMM makin itu cabaran untuk kami lah untuk tingkatkan lagi ranking di dalam negara. Okay. Ini pun sama juga. So ini adalah pecahan-pecahan untuk setiap section tu lah. Alright, saya sharekan evidence lagi lah yang mungkin tuan-tuan boleh gunakan lagi nanti. Education and research sebagai contoh. Total research fund last year saya sharekan. Yes. Macam ni nak share, jumpa pakai share pak.
tak jumpa. Jarang pakai wear bag, selalu pakai ni kan. Tak apalah kot, saya rasa itu saja. Yang lain ni lebih kurang sama. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Okey, terima kasih Cik Jais. Sebelum tu saya nak tambahlah kayaknya yang latest untuk tahun 2020, Politeknik Malaysia yang ada menyertai UI Gramatik ini adalah sebanyak 4 politeknik, iaitu yang kita tahu sedia maklum Politeknik Merlimau Melaka mendapat tangga 254 dan Politeknik Mersing Johor tempat 573 dan PSIS dia mendapat tempat 648 dan Polisas pada tangga 677. Dan untuk makluman juga kiranya untuk ranking di Malaysia, Politeknik Merlimau mendapat tempat ke-12 dan insyaAllah pada tahun 2000 tahun ni kiranya penyertaan dah dibuka, PMM target top 3 ya Cik Jais? Jauh sangat tu top 3. top 100 pun susah kat kot. Untuk Malaysia lah, untuk InsyaAllah, Malaysia. insyaAllah. Untuk Malaysia, ya. Untuk Malaysia kita cubalah top 3. Kalau berjaya. Sekarang ni daripada mula Tapi, sampai sekarang memang masih UPM yang mengungguli di top Malaysia ya Cik Jais? ya, betul. UPM. Dah awal. Okay. So memang tujuan utama kita buat untuk Encik Jais buat sharing knowledge ni memang kita nak galakkan semua penyertaan daripada Politeknik dan College Community untuk cuba memasuki UI Gramatik World University Ranking. Sebab kita galakkan sebab di sini dia diiktiraf oleh diiktiraf di peringkat antarabangsa dan tarikh bukanya pun pada 18 Mei dan itu sebab kita buat taklimat awal supaya ada persediaan untuk menyertai ini. Dan boleh kita buka beberapa soalan kepada Encik Jais? Ada daripada mana-mana untuk bagi soalan? Assalamualaikum, selamat petang. Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Dengar. Yes. Okay, saya Farazia daripada Politeknik Nilai. Saya nak tanya dengan penceramah, kalau ikut daripada pengalaman lah, water tu dia hit 50% kan. So kalau ikut pengalaman, sebenarnya evaluation water tu kalau kita nak macam nak dapatkan markah yang lebih baik lah, poin yang lebih baik, ada cadangan ke daripada pengalaman Cik Jais mengendalikan dan mengetuai kumpulan ni? Okey. Sebab tengok macam doktor. sebab dia separuh je kan daripada markah penuh tu kan. So mungkin previous experience atau dengan institusi yang lain ke, mungkin Cik Jais ada ada bertanya ke, macam tu lah, boleh kongsikan tak? Pada saya lah, not only water with ni water kan, water mana ni water ni water tengok dia punya tu cuma ada empat elemen je kan, tapi nak hit dia tu macam susah je. Mungkin lepas tu saya confused pipe water consume tu. Mungkin Cik Jais boleh share kami. That's why kami punya pun markah kosong kat sini. Yang ni kami tak tahu sebab kami pun daripada awal, pada peringkat awal kami tak pernah join workshop. Kami cuma buat sedikit diciri-ciri survey je dan memang tak pernah even masa tempoh hari kita pergi UPM masa buat benchmark pun tak sentuh juga yang tentang UI Gramatik ni. Cuma masa tu dia orang terangkan apa aktiviti-aktiviti yang UPM buat lah. Okay. So yang ni betul sama. Kami sendiri pun daripada sebab adakah dia maksud dia water treatment ke, tapi dia pipe water consume tu yang saya saya pun macam tu fikir-fikir. Dia lah macam tak ada pengalaman kan. So ini first Politeknik Nilai, first experience. Jadi macam tu yang mana tahu di pihak Politeknik Merlimau mungkin dah start untuk next this year kan. Mungkin WR4 tu ada plan apa-apa ke. Boleh kongsikan cadangan, pandangan ke? Boleh saya bantu ke?
Cik Jais. Boleh silakan Cik Murugan. Boleh. Silakan. Cik Murugan. Ya. Okey, sekejap ya. Okey, sebenarnya kalau kita tengok ya, untuk water, dengar tak suara saya? Dengar? Dengar. Okey, untuk water ni, dia water conservation program ni, macam di PMJ kami buat program di mana kita buat rain harvesting. Maksudnya rain harvesting, air hujan tu kita takungkan, kemudian air tu kita guna untuk projek agro. Itu salah satu kita guna water tu, conservation program tu. Dengar tak? Dengar ya? Dengar. Yang WR4 tu Encik Murugan, pipe WR4 tu water consume tu kan. Itu pipe water consume. Okey. Pipe water consume ni sebenarnya dia ada dua cara. Satu kan, kita kan ada toilet kan. Toilet yang kita boleh save water. Contohnya, kita tak nak bazirkan water tu. Jadi dia ada sistem tangki yang boleh save water sebenarnya. Jadi kita boleh pasang, sebenarnya dia boleh pasang dekat piping system tu ataupun water tank tu macam sensor ke apa ke supaya tidaklah air tu melimpat keluar kalau dipenuh ke apa ke. Yang itu pun boleh masuk dalam water consume. Tapi kita tak buat sistem tu, kita tak buat. Ni cadangan lah. Mungkin kalau ada idea siapa-siapa nak buat, bolehlah esok. Okey. Contoh je. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik. Saya tengok dekat evidence templates yang untuk water ni pun, saya tak dapat nak share, minta maaf. Pun tak ada juga template untuk water pipe consume tu. Pipe consume. Tuan-tuan mungkin lepas ni boleh sambil sekarang ni pun boleh pergi ke website tu. Website yang universiti, lepas tu pergi dekat download. Pergi download evidence templates kan. So kat situ tuan-tuan boleh tengok yang dekat muka surat 20 tu ada bahagian water tu. Dia cuma sampai 4.3. Kalau tu yang saya kata tadi, dia kalau tuan-tuan tengok template sini dia tak susah. Sebab dia bagi contoh apa aktiviti yang kita boleh buat dan kita just fill in the blank sajalah kan. Gambar-gambar, lepas tu description dia apa kan. Cuma yang untuk water pipe consume yang section 4.4 yang ni kan, tak ada di template tu. Itu yang kita pun tak buat tu. Itulah. Untuk yang Vision 2020 ni dia dah ubah dah, dia bukan pipe water consume lagi, dia water treatment dah. Itulah tu. Dia water treatment. Kalau baca lah, sebab saya hospital lalu ni saya baca untuk yang 2020 tu dia dah pergi kepada water treatment. Okey. So boleh create macam sistem lah untuk water treatment. Dan 4 water treatment macam 4 je. Dah tak ada yang kelima. Betul. Dia sampai 4 saja. Yang water pipe consumption dah tak ada dah. Ini yang baru. Jadi water treatment lah Consumption of treat water yang 4. Dan lepas tu sama macam yang tadi, cuma yang ke last kali tu dah tak ada. Dia ditukar kepada water treatment. Betul. Okey. Baik. Terima kasih atas maklumat. Terima kasih Encik Jais. Sama. Terima kasih. Kalau ada soalan lain. Cik Jais, dia ada yuran ke nak masuk yang ni? UI Agrimetric? Tak ada. Percuma tuan. Dia free. Just hantar email. Kata kita nak join. Nanti dia akan reply lah. Dia akan bagi ID dengan password untuk jadi kita kena hantar email daripada dia. Hantar template tu lah. Lepas tu nanti dia akan bagi template, dan template tu kita akan feed the template. Ya, betul. Kalau
kalau dulu sebelum ni, selepas kita register, login dengan password yang dia bagi tu, baru kita dapat template tu. Tapi this year saya tengok template tu dah ada dekat website. Jadi kita dah boleh rancang aktiviti kita lah. Cuma nanti masa nak submit tu, dia akan bagi link lah untuk kita submit template tersebut. Selepas kita hantar email dan dia bagi invitation letter. Pengalaman lah Cik Jais untuk lengkapkan, untuk upload semua data ni berapa lama masa diperlukan? Awal tu lama juga, dekat 2 bulan. Kita buat bingkil Agramatic. Sebab kami memang dah ada jawatankuasa Polygreen dahulu. So semua anggota setiap kita ada masa tu kita ada 7 bidang tumpuan. Lepas tu ada jawatankuasa. So semua jawatankuasa itu berkumpul dalam satu dekat bilik seminar dan kita bincang masing-masing, tengok kriteria masing-masing, apa yang soalan-soalan dia. Lepas tu kita go through balik semula aktiviti-aktiviti yang kita dah buat sebelum ni, dan kita kalau yang tak ada report tu kita buat report lah. So awal-awal tu memang take time, dekat 2 bulan macam tu. Dalam sebulan lebih tu kita bagi jawatankuasa task untuk dia orang sediakan maklumat-maklumat untuk kita fill in the blank dalam template tersebut lah. Kemudian bulan kedua tu kita buat bingkil lagi sekali, kita masukkan maklumat-maklumat tu dalam setiap jawatankuasa tu lah, dia masukkan dalam template tersebut. Lepas tu dia saya sebagai urus dia, masa tu last kali saya yang akan upload dalam sistem lah. Jadi awal tu memang baru. Jadi penglibatan semua jawatankuasa bidang tumpuan tu memang perlulah untuk memudahkan kita participate dan laksanakannya. Dan tahun 2019 kita dah ada pengalaman tu, dah tak semua terlibat. Cuma ketua-ketua bidang tumpuan saja yang fokus, yang ada dalam bingkil tersebut. Lepas tu dia orang minta jawatankuasa tu sediakan maklumat-maklumat tu, dan dalam 2-3 minggu macam tu lah kita dah berjaya. Tapi aktiviti tu memang kita buat daripada awal tahun lah. Cuma pada bulan 8 tu macam tu kita dah kumpul report. Bulan 9 sebelum tutup akhir bulan 9 tu kita dah mula upload sikit macam tu. Cuma pengalaman saya macam last year kan kita COVID. So semua orang kat rumah masing-masing. Jadi apa yang saya buat, kami just add up saja aktiviti yang lepas tu lah kita tambahkan. Memang tak banyak aktiviti. Cuma ada beberapa aktiviti yang contohnya research tu memang dah ada, grant dah dapat. So just buat laporan dan upload macam tu je lah. So kalau kita buat daripada awal macam sekarang ni, lepas ni lepas raya contohlah kan, kita dah mula buat, dah mula kumpul maklumat-maklumat, report-report tu dah ada, dah tengok kriteria, kemudian soalan-soalan yang tu dah boleh sort out, tu jawatankuasa masing-masing tu dah boleh pilihkan, itu tak susah rasanya. Boleh. Cik Jais. Pengalaman kami lah. Ya. Cik Jais, Yes, untuk tahun ni kita dah katalah kita dah upload dokumen kan. Kemudian untuk tahun berikutnya adakah kita kena set up lagi benda yang baru untuk kita memenuhi kriteria pemakahan tu, ataupun kita upgrade benda yang sedia ada ke, ataupun macam mana kita upload benda yang sama ke, dia punya apa tu dokumen dia tu, evidence tu, projek dia ke. So macam pengalaman kami di Polytechnic Rimau, pada section yang tak ada perubahan, aktiviti yang sama, so kita gunakan je evidence last year. Jadi markah tu ada jugalah, dia tak jadi kosong. As long ada evidence dekat section tu. Walaupun kita guna semula. Ya, betul. Kita guna semula. In fact, kalau kita tak participate pun dalam certain year, macam katalah jawatankuasa dah tak ada ke, ataupun orang dah pindah ke mana-mana ke, dah tak ada personal yang uruskan. So markah last year tu dia akan bring forward for this year. Bawa ke depan. Jadi dia gunakan evidence yang last year lah. Daripada yang pertama kali itulah.
Tapi yang potensi yang untuk kita yang turun satu. markah tu ada lah. Oh, okey. Baik. Hmm. Terima kasih. Sebab saya ni Jadi baru itu kata je, baru dia tak baru susah berapa sangat. bulan je. Sebagai pengurus untuk Smart Green yang tu tak tahu apa lagi ni. Minta maaf, tuan tak berapa jelas. Boleh sekali lagi? Tak, sebab yang Smart Green ni kena banyak belajar lagi lah sebab baru dilantik Ah. kan. Sebab kita jawatan kuasa Betul. pun masih belum diputuskan lagi lah. Betul. Sebab baru dilantik sebagai ketua penyelaras dulu. Jadi anak buah masih dalam terkikir lagi. Yang tu terkejut ni tengok-tengok. Alamak, kena masuk mesyuarat pula dah. Apa benda ni yang terkejut ni? Betul. Tapi tak apa, boleh je Kak, sebab tu kita ada group tu. Boleh je kita sama-sama kongsi pengalaman. Nak tanya saya pun okey je. Saya boleh share dalam tu. In Cik fact, Jais, kalau nak tanya lah Cik Jais. Ya saya. Katalah macam kita duplicate same project setiap kali contohnya, tapi kita pecahkan dalam fasa lah macam tadi Cik Jais cakap. Contoh kita buat program penukaran lampu LED tu kan. Kita Betul. buat dulu di blok A, dan kita declare lah pada tahun ni kita buat di blok A, then next year kita expand pula pada blok B, dan benda yang sama kita declare juga dalam report for the next year. Tak ada isu lah, dia based pada aktiviti lah, bukan jenis aktiviti bilangan aktiviti lah. Based on activity, tapi kalau untuk electricity ni dia sama macam yang pagi tadi kita dah dengar pertandingan penjimatan tenaga kan, yang politeknik sama. Dia minta kita produce report yearly energy consumption. So macam contoh tuan kata tadi, kalau sebelum ni kita buat dekat blok A, lepas tu tukar lampu sedikit, lepas tu next phase kita buat pada blok B, tukar lampu sedikit. So kita boleh tunjukkan perkhidmatan tu dekat kita punya bill lah daripada awal. Macam contoh macam tadi pagi tadi kita dengar kita punya baseline adalah bulan Januari. So daripada Januari tu Februari kalau kita dah tukar lampu, kalau ada penurunan bil tu sehinggalah kepada Jun, that's good lah. So it's okay, tak ada masalah kalau kita buat program tu secara berpasar lah. As long kalau untuk energy, kita ada reduction of energy consumption. Kalau air contoh pun sama, kita ada kita buat report sikit lah billing tu, ada water consumption ada reduction dekat situ. Okay, tak ada masalah. Nanti saya katakan tadi, kalau this year on particular section kita tak ada buat apa-apa program, kita boleh guna report last year untuk evidence for this year. So it's okay. So dia yang penting dekat point yang dia minta tu memang ada lah, tapi dia akan cross check juga lah. Contoh macam tahun lepas kau dah hantar report yang ni, then this year kau hantar report yang sama. Maksudnya tak, markah tu just carry forward, tak ada pertambahan markah lah. Yes. Yes, exactly. Cuma dia tak kosong lah, dia tak kosong, cuma dia carry forward kan. Okay, faham? So that's fine. Macam contoh tadi yang contoh Alhamdulillah. Terima kasih Cik Jais. Minta maaf kita ada kesutukan masa. InsyaAllah kita ada platform grup kita untuk semua pengurus Smart Green Polisisi. Kita boleh berhubung dalam grup tu. InsyaAllah Cik Jais pun sudi berkongsi pengalaman, sudi berkongsi pandangan. Dan tak lupa juga kita pun dalam grup tu kita ada ramai lagi pakar-pakar juga yang dah pernah menyertai, dan mereka juga boleh berkongsi bersama. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cik Jais kerana kita berkongsi pengalaman untuk sharing session penyertaan kepada UI Green Matrix. Terima kasih banyak-banyak Cik Jais. Sama. Okay. Okay. Dan insyaAllah apa-apa nanti pengurus semua kita boleh berhubung dalam grup dan kita bertanya, dan insyaAllah semakin banyaklah penyertaan daripada JPKK untuk penyertaan pada tahun ini insyaAllah. Okay. Terima kasih Cik Jais. Sama-sama. Okay, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan kita punya taklimat pada petang ini, iaitu tajuk yang kedua.
kita akan bersama dengan teknologis Morgan Krishnan untuk pengiraan karbon dan kaedah pelaporan yang kita boleh digunakan untuk yang utamanya kepada kita implementasikan dalam kita blueprint Smart City Posisi, dan ia juga boleh digunakan untuk penyertaan UI Green Matrix ni. Boleh kongsi slide? Okey, sebentar ya Cik Morgan. Sebelum saya kepada Cik Morgan, ingin saya memperkenalkan latar belakang sedikit tentang Cik Morgan. Cik Morgan bermula dengan sijil perguruan asas di MPT dan sambung pengajian di Bachelor of Technology Electrical with Education kat UiTM, dan sambung Master of Science Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem UKM. Bidang tugas sampingan adalah pengurusi program pengajian bidang kejuruteraan elektrik, Diploma Kejuruteraan Elektrik, Energy Efficiency DEQ. Beliau juga merupakan Master Trainer Pembinaan Item Berkualiti Politeknik dan juga panel penilai kesepakaran skim DH. Di sumbangan TS Teknologi Morgan dalam Polygreen Politeknik memang tidak asing lagi. Beliau memang merupakan seorang pengurus Smart Green Politeknik Mersing dan Program Manager International Webinar Showcase 2021 yang lepas, dan Teknologi Morgan juga adalah pengarah program bagi MPSAS Award 2020 yang telah dilangsungkan pada tahun lepas di Politeknik. Teknologi Morgan juga terlibat dalam penulisan blueprint ini. InsyaAllah untuk bidang tumpuan tenaga efisiensi, boleh kita memang pakar rujuk kita adalah Teknologi Morgan. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, kami dengan ini menjemput Teknologis Morgan Krishnan, pengurus Smart Green Polisisi daripada Politeknik Mersing Johor, untuk menyampaikan serba sedikit perkongsian yang daripada beliau. Dipersilakan. Okey, selamat petang kepada semua. Sorry ya. Dengar tak semua? Selamat petang ya. Ucapkan. Okey, saya diberi tajuk berkaitan dengan pengiraan karbon ya. Okey, masa mungkin tinggal sejam. Saya cuba habiskan, tapi pengiraan karbon ni adalah salah satu elemen utama dalam kita punya aktiviti ya, terutama kepada kita nak pengurangan ataupun penjamatan elektrik untuk projek-projek seperti carbon free campus. Okay, so saya terbaru ni yang terbaru, saya pernah hadiri kursus webinar pengiraan jejak karbon perbandaran yang dianjurkan oleh International Green Training Center. Okey, kalau untuk pengiraan karbon ni saya akan masuk dulu ya. Lepas tu saya akan kaitkan tajuk saya bersama dengan UI Green Matrix. Okey, untuk pengiraan karbon, jejak karbon ni dia ada standard formula. Okay, standard formula ni adalah kita panggil dia emission equal to AD times the EF. AD itu adalah aktiviti data yang kita laksanakan darab dengan emission factor. Emission factor ni setiap perkara ada emission factor. Contohnya ya, contohnya seperti ni. Okey, ni emission factor ni yang dikeluarkan oleh Department of Environment, Food and Rural Affairs. DEFRA dipanggil ya. Ini adalah Cik Morgan, boleh slide show tak Encik? Encik, boleh slide show. Nampak ke? Terima kasih. Alright, okey. Okey, ini adalah standard ya yang dikeluarkan oleh DEFRA yang diguna pakai untuk international level sebenarnya. Okey, jadi bila kita kira, contohlah ini adalah kiraan dia. Bagaimana kita nak kira? Kalau kita nak kira untuk electrical, okey, ini contohnya electricity baseline emission factor. Okey, setiap negara ada dia punya emission factor yang berlainan. Dan emission factor ni dia akan berubah mengikut keadaannya. Keadaan contohnya bila ada sesuatu negara tu dia memperkenalkan teknologi inovasi.
Sebagai contoh, kalau tuan-tuan tengok pada 2005, kita punya emission factor ni untuk electrical 0.614. Tapi sekarang ni kita guna emission factor kita almost 0.84. Okay, dia akan berubah. Berubah disebabkan oleh bila kata electrical ni, dia ada pelbagai cara untuk generate electrical power. Kalau dulu kita banyak menggunakan coal, arang batu. Tapi sekarang ni dah ada banyak renewable energy. Jadi if emission factor ni dia akan berubah. Okay, itu contohnya. Sebagai contoh ni dia. Okay, ni di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Walaupun kita dalam satu negara, tapi even emission factor kita berubah. Okay, kalau ditengok di sini, Peninsula ni 2016 kita guna 0.667. Okay, tapi sekarang ni dia dah berubah ya kepada 0.84. Okay, ni satu contoh DEFRA punya standard yang kita guna. Okay, tapi dalam kita untuk taklimat hari ini, total carbon footprint yang kita guna adalah kita recommended by UI Green Metric. Jadi kita akan guna formula yang diberikan oleh UI Green Metric. Sebab kita nak fokuskan sekarang kan. Sebab dalam UI Green Metric ini kita kena kira ya. Okay, sebagai contoh. Sebagai contoh, ni adalah contoh pengiraan. Ni mungkin tak nampak tuan-tuan nanti. Nanti saya akan pecahkan dia ya setiap satu bahagian tu. Contohnya ni adalah kalau dalam UI Green Metric ni, bila kita nak isi template untuk carbon, okay? Total carbon footprint dalam kita punya campus. Okay, bila kita kata carbon ni, dia ada banyak. Satu daripada carbon daripada electricity, carbon daripada kenderaan ya, contohnya bas, kereta, motosikal. Kemudian yang inilah karbon-karbon yang kita kena kira, maksudnya pelepasan karbon di dalam kampus. Jadi kita kena kira kuantiti dia. Kemudian kita times dengan efficient factor. Okay, kalau kita tengok 0.84. Okay, ini sebagai contoh. Ini detail dia, detail. Okay, detail dia. Saya rasa tuan-tuan tak perlu tulis, dengar saja, fahamkan dulu. Nanti kita akan sharekan slide ni dalam grup. Okay, kalau kita nak kira electricity usage. Ni adalah electricity usage, contohnya ni di PMJ ya. Okay, ini penggunaan electricity untuk 1 tahun. Maksudnya jumlah kilowatt hour tenaga yang digunakan adalah almost 2.8 million kilowatt hours tenaga ya. Kemudian darab dengan emission factor dia 0.84. 0.84 ni adalah ditetapkan. Kalau dalam UI Green Metric, dia akan berikan formula tu. Jadi kita isi yang ni saja, bilangan ni saja. So untuk electricity saja, carbon yang dibebaskan adalah almost 2,352.55 metric tons. Okay, ini cara pengiraan carbon untuk pelepasan electricity. Boleh ya, faham ya? Kalau ada soalan, boleh tanya, tak ada masalah ya. Okey, kedua ni, okey, ni adalah untuk pengiraan kenderaan kita. Okey, kenderaan. Contohlah kan, contoh kita ada menggunakan bas di dalam kampus. Okey, yang ni pun formulanya telah diberi oleh UI Metric. Okey, contohlah kita ada shuttle bus. Contohnya dalam poli kita ada 2 shuttle bus. Kemudian total trips each day. Kalau setiap hari berapa kali bas ni akan bergerak. Okey, kemudian approximately distance, berapa jarak dia gerak. Dan darab dengan 240. Bagi dengan 100 dan jawapan tu kita darab dengan 0.01. 0.01 ni adalah emission factor untuk bas kenderaan. Okey, kalau di sini kalau kita tengok ya, ini kita kena isi ya. Kalau bila dalam UI Green Metric saya rasa nombor 2. Nombor 2 dalam energy, saya rasa energy ya. Dalam ni kita kena kira berapa banyak carbon footprint yang dilepaskan.
Okay, kalau ini contohnya, kalau di PMJ contoh kami ada 2 bas. Satu hari 2 trip contohnya. Kemudian approximately 2 km yang pergi ke bandar. Okay, daripada bandar ke kampus kami sebenarnya 2 km saja. Kendaraan dengan 240. 240 ni adalah hari bekerja kita ya. Darab dengan emission factor 0.01. Jadi untuk kenderaan bas ni metric ton karbon yang dibebaskan adalah 0.19. Okay, contohnya. Contoh. Kemudian ni kereta. Ni pun kita kena kira penggunaan kereta. Car entering your poly atau KK darat dengan 2, distance dan 240. Contoh kami di sini ada almost 190 staff di sini. Jadi kereta yang digunakan lebih kurang 172 dalam kampus. Jadi dia 2, darat dengan 3 km, kemudian 240. So penggunaan pelepasan karbon daripada kenderaan kereta ni 49.54 metric ton. Okay, tapi untuk kereta ni tengok emission factor dia berubah 0.02 pula. Okey, dan ni motosikal. Motosikal ni kadang pelajar membawa masuk motosikal di kampus. Okey, so kita kira juga lebih kurang 327 motosikal MJ. Okey, darat dengan 3, darat dengan 243 ni adalah kilometer ya. Ni terlepas satu ni. Kemudian emission factor dia 0.01. Okay, ini contoh ya, contoh saya buat ni. So metric ton karbon yang dibebaskan 47 contoh. Dan akhir sekali kita totalkan. Totalkan kita ada penggunaan elektrik, pelepasan karbon daripada elektrik, bas, kereta, motor kalau totalkan 2449.37. So ni adalah jumlah karbon yang dibebaskan di dalam kampus. Okey. Ni kiraan ni kita kira untuk 1 tahun lah. Okey. 1 tahun contohnya. Itulah pengiraan-pengiraan yang kita buat spesifik untuk pengiraan karbon. Kalau kita buat pengiraan karbon ni untuk standard lain, contohnya macam IGTC, International Green Training Center ni, mereka punya karbon ni lain. Okay, kalau tengok ni, ni adalah IGTC. IGTC ni mereka gunakan standard yang ditetapkan oleh satu-satu negara. Okay, tapi dalam UI Green Metric ni dia dah bagi dah formula. So kita guna saja formula tu untuk pengiraan. Okay. Alright, so itu pengiraan. Ada soalan tak sebelum saya nak teruskan? Boleh ya? Kalau ada boleh tanya ya. Okey, ini Encik Morgan. Ya. Nak tanya berkaitan yang kilometer darab kilometer itu adakah dalam kawasan kampus? Ya, kilometer di dalam kampus saja. Betul. So from approximately distance di dalam kampus saja. Start pagar keluar masuk from that part lah. Ya. Okay. Thank you. Betul. Okay. Tapi ini kiraan UI Green Metric bukan untuk kiraan carbon untuk standard punya. Kalau tuan-tuan tengok ya, template UI Green Metric dia bagi tu, dia dah spesifikkan dia punya apa tu template tu. Contohnya ni template, ni dia template. Saya dah tali besar kan, ni tulisan ni kan, kecil ni nampak tak? Dia dah bagi dah template ni. Okay. So kita ikut tu sajalah. Ni dalam kampus bukan kita tak kira lagi di luar, ni dalam kampus saja. Okay, so jadi tu calculation dia dan kita Politeknik Mersing ni dalam UI Green Metric pertama kali kita ambil bahagian tahun 2018. Kita dapat tempayan ke 639. Kemudian 2019 kita dapat penambahbaikan kita dapat penambahbaikan sebab first time buat tu tak berapa faham ya. Bila buat kali kedua daripada 634 tu kita dapat naik ke 533. Okey 2019. Tapi bila
bila masuk ke tahun 2020 pula, kita dah kurang dia punya tu sebenarnya. Okay, daripada 533 kita dah naik pula kepada 573. Okay, ni saya nak share lah kenapa dia naik pula. Macam tadi ada yang tanya, adakah kalau kita tak isi maklumat data tu apa akan berlaku? Sebenarnya UI Agreement ni dia orang ada kita punya data sebenarnya. Saya rasa dia orang gunakan software yang boleh calculate sendiri. Jadi bila kita masukkan data yang sama, kemungkinan markah tu ada tapi mungkin akan kurang lah. Satu lagi dalam elemen untuk pengisian data ni, dia ada masukkan aktiviti-aktiviti kita ni, kita dah boleh createkan satu web contohnya. So dia akan tanya, ada tak kita createkan web page kita sendiri untuk sustainability project semua. Jadi memang kami di PMJ memang kami ada sustainability web page ni. Jadi apa-apa aktiviti saya laporkan dalam tu, saya letaklah maklumat di dalam tu. Tapi sayangnya semasa saya nak hantar ni, file tu dah kena hack, saya rasa dah korup. Jadi semua aktiviti yang kami ada dalam web page kami tu hilang semua. Jadi bila saya laporkan, saya pun bagilah dengan confidence, saya bagilah web page saya dengan apa link semua, minta mereka access dan tengok. Lepas tu baru saya tengok web page tu tak boleh dah access, dah kena hack. Okay, jadi kami punya IT expert Mr. Farhan bantu. Sekarang ni kami dah bangunkan semula tapi gunakan platform lain. Okay, itu serba sedikit tentang saya punya ni. Saya nak share satu lagi ya sebelum apa ni. Ada soalan tak sebelum tu? Kalau ada boleh tanya ya. Mr. Morgan. Yes. Nak tanya untuk yang contoh macam kenderaan tadi, ada yang berapa kilometer kan? So itu anggaran saja kan? Yes, anggaran saja. Anggaran. Okay. Don't worry, itu anggaran saja. Okey. Sebab bilangan kenderaan, so kadang start tu ada kereta, ada betul. Motor, kadang guna kereta, kadang guna basikal kan? Anggaran saja. Anggaran dan kita sebenarnya bila UI Greymatic ni, mereka nak nilai kita punya data yang kita hantar ni, dia hanya nilai data based on apa yang kita laporkan, tu saja. Jadi apa yang kita beri itulah dinilai sebenarnya. Okay? Jadi pandai-pandailah kita buat data tu. Jadi jangan bagi harga kosong macam apa Encik Jais beritahu tadi. Kalau boleh kita isi sajalah apa yang ada. Katakan nak isi tahun ni kali kedua ataupun kali ketiga. Katakan kita tak ada data. Kita isi aja data tahun lepas punya, tak apa. So at least adalah dapat kosong benda tu. Macam tu. Okey. Sekejap ya. Okey, saya nak share satu lagi yang silap. Sekejap, satu je. Okey, ni sama ya. Contohnya kalau tuan-tuan sebenarnya bila kita buat laporan ni, ni kita punya template template yang UI bagi. Okey, bila template ni bila kita dah buat laporan, kita kena buat dia punya description. Okey, description tu apa-apa saja maklumat yang boleh menyokong kita punya data dengan kita punya apa yang kita isi tu, cuba bagi description dia. Kalau contoh ni saya tulis di sini ya. The total carbon footprint has been increased due to several factors. Okay. Dulu pada tahun 2018 kami punya almost kita punya power yang kita guna 2.8. Tapi 2017 kita hanya guna 2.4 million. So saya bagilah justifikasi kenapa dia tambah, increase
25.5%. Okay. Saya nyatakan sebab justifikasi dia student enrollment bertambah, kita ada new staff recruitment, kita ada external requirement from third party. Contohnya macam kami ni di PMJ ni, dewan paling besar di Mesir adalah kami punya. Jadi ramai orang nak sewa dewan kami. Jadi dewan kami ni memang dewan yang besar dan menggunakan aircon yang dua jenis aircon. Jadi memang kita gunakan tenaga elektrik yang paling banyak untuk onkan aircon tu. Jadi itu antara punca-punca kenapa power dia increase contohnya. Kemudian kami ada lodge, kami ada 40 bilik lodge. Jadi orang luar seringkali sewa lodge kita buat kursus. Semua faktor-faktor ni kita kena laporkan sebab dia ni melibatkan penggunaan elektrik, sebab tu lah. So itu description yang kita kena tambahkan lah. Okay, tambahkan. Kalau dulu saya dah tahu, masa mula-mula saya masuk 2018, dia minta kita attachkan TNB punya bill. Dia suruh listkan. Tapi sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok setiap tahun dia punya kriteria requirement berubah ya. Memang berubah. Dia tak sama sebenarnya. Adalah sedikit perubahan dia. Kalau macam dulu kita kena reportkan, contohnya ni monthly berapa banyak bil elektrik, berapa banyak tenaga diguna, kita laporkan. Ini adalah antara contoh-contoh. Kalau macam dulu kan, ni saya laporkan. Lodge rental, berapa banyak, bilik deluxe, family room. Ni semua ni adalah supporting document. Untuk kita nak buktikan yang kami menggunakan banyak mana carbon dilepaskan. Okay? Itulah antara bukti-bukti. Bila kita isi template tu, tuan-tuan boleh tambah berapa banyak template, berapa banyak lampiran pun boleh disertakan. Asalkan maklumat yang kita nak tulis tu adalah berkaitan dengan yang kita nak laporkan dan dia akan bantu untuk mendapatkan markah yang tinggi. Okay, so itu saya nak sharekan. Ada apa-apa lagi tak? Saya rasa saya punya topik tu saja. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, terima kasih kepada Cik Murugan. Kita buka soalan kepada semua. Jika ada nak bertanya mengenai kaedah, nak bertanya mengenai penggunaan karbon ataupun pelaporan, ataupun ada juga soalan yang berkenaan dengan penyertaan UI gramatik, boleh juga bertanya sebab Cik Murugan dengan Cik Jaif pun masih bersama dengan kita. InsyaAllah kita gunakan platform kita ada ni sebaik mungkin. So dibuka kepada semua, jika ada sebarang pertanyaan boleh unmute dan terus bertanya. Silakan. Okay, Mr. Murugan. Yes. I want to ask on the education part. What kind of research is being considered sustainable research? Okay. Yeah, we have to report also ya. Dalam kita punya UI Grimetry dia ada tanya juga. Sustainability research. Okay, contohnya kalaulah research kita dapat grant research ya. Kalau grant research kita ni adalah berkaitan dengan projek-projek sustainability contohnya, kita boleh laporkan. Kita boleh laporkan grant tu. Macam contohnya ya, macam PMJ kami pernah dapat grant untuk smart agriculture using IoT technology. Okay, kami dapat 100,000 grant dia. Yang tu kita boleh laporkan. Itu grant research. Kemudian research publication kita. Kalau kita buat artikel publication kita, paperwork kita yang mana berkaitan dengan sustainability, boleh kita laporkan. Semua yang sustainability, green, project, kita boleh laporkan. Itu juga salah satu tujuan kita membuat MV SAS Award,
Dan kita untuk penyertaan tu semua kita akan buat penerbitan hijau. So dalam penerbitan hijau ni juga boleh digunakan dalam education ni lah. Dan tambahan juga kepada 27 buah politeknik yang ada ambil green technology compliant. Itu memang dah green. Dan subjek green ni juga kami dalam usaha untuk membawa kepada peringkat college community, insyaAllah dalam masa mungkin tahun depan kita akan cuba sampaikan. Dan dari segi education ni saya rasa kita dah mostly boleh score highest lah, markah paling tinggi lah, sebab memang kita dah menyokong sustainability. Betul. Satu lagi yang webinar yang kita buat baru-baru ni pun kita boleh laporkan sebenarnya itu adalah ke arah sustainability, green project management tu kita boleh laporkan. Kalau boleh sediakanlah web link poli masing-masing, isikan semua aktiviti dalam tu, muat naikkan apa aktiviti yang kita buat, dan bila kita isi borang UI Green Matrix nanti masukkan kita punya web link tu supaya mereka boleh akses. Cik Zul, yang macam green compliant tu dia macam mana sebenarnya? Dia subjek dia macam mana tu? Untuk peringkat kita tu sebenarnya adalah subjek di bawah Green Technology Compliant yang kita dah mappingkan dengan JPK, dapat CJ keterampil. Dan kita dalam proses lah, kita dalam proses dan kita cuba menggalakkan politeknik dan college community untuk ambil nantilah satu subjek kita sebagai subjek pilihan. Oh, dia jadikan salah satu subjek elektif lah. Yes, elektif. Tu saya tak jumpa term tu. Elektif tadi. So, bukan semua politeknik yang guna pakai lagi lah kan? Buat masa sekarang kita dah dapat kelulusan di mesyuarat lembaga kurikulum melibatkan 27 buah politeknik. Dan kita dalam usaha untuk memperluaskan lagi lah kepada semua politeknik dan kepada college community. Untuk politeknik sebenarnya green tu pun dia dah banyak, kalau yang mechanical dia lebih kepada OSHA semua tu pun dah kira lebih kepada green sustainability kat semua tu yang diorang tak pernah offer untuk green. Tak, yelah yang sebabnya saya mengajar mechanical tapi saya tak pernah lagi jumpa kod yang green compliant tu. Jadi yang tu saya terkejut juga, dan salah satu subjek yang terbaru sekarang ni dalam mechanical punya dia ada salah satu subjek iaitu engineering and society. Dalam tu dia ada topik yang ke-6 tu untuk green engineering dengan green technology. Yes, betul Cik. Kayaknya untuk mechanical memang dia tak tawarkan sebab dia dah embed dalam subjek tu lah. Oh, gitulah. Dia dah kirakan sustainability jugalah, boleh digunakan juga. Dia gunakan salah satu. Jadi subjek tu yang green compliant tu dia berada di bawah jabatan mana? Dia macam tergantung ke macam mana tu? Perdagangan, dia jabatan perdagangan. Semua jabatan perdagangan ada subjek tu. Tak semua juga. Tak silap saya mereka mula semester ni lah untuk tawarkan. Ada dia mengikut poli sebenarnya. Sebenarnya memang di bawah unit teknologi pertanian dan kita bawa bersama dengan pengajian umum lah, kayaknya dia dah subjek DUG. Memang kita dalam tu lah. Okay, ada sebarang pertanyaan ni. Kalau di Politeknik Limau, jabatan pengurusan hotel hospitality pun ada juga yang ambil subjek ni. Dan juga geometrik ke awam ada ambil juga saya lah di Politeknik Limau. Okey, buka kepada soalan lain jika ada pertanyaan. Ya, Ismail. Yes. Saya Rashid Kebetul. Urban berkenaan dengan data yang dalam blueprint kita tu, tak cover untuk politeknik. Korang dengar soalan, tolong ulang sikit boleh tak? Siapa yang dengar jelas tu, tak berapa jelas soalan dia. Okey. Aha. Dia pengiran ke?
Data untuk karbon ya? Karbon ke? Yang oh okey. Yang Cik refer ni blueprint lama ke ataupun blueprint yang terbaru? Yang terbaru. Okey. Dia sama macam saya sebut. 2016 tu lama lah maksudnya. Fasa pertama. Oh, muka surat 16. Ya, saya cuba jawabkan. Cuba. Okey. Ya Rashid, saya yang ada dalam website KK tu pelaporan aktiviti Polygreen daripada 2015 sampailah ke yang kalau tak salah saya sampai ke 17 itu dah slow down. Masa tu kalau tak salah saya because Puan Rohani ada pindah ke Politeknik, jadi tak ada person in charge. So, dah slow sikit 17 macam 18 macam tu. Kemudian tu Puan Amelina boleh jawab rasanya tu. Dia yang jaga laporan tu. So mungkin Puan Amelina best person nak jawab soalan tersebut lah. Silakan Puan Amelina. Alamak, apa soalannya? Masuk-masuk tiba-tiba Cik Zai cakap pasal soalan. Apa yang soalannya tadi? Cuma nak fahamkan sejak kau atau situ benar PCC dalam itu dia seperti ada nombor mungkin boleh saya tak faham nombor tu apa nombor boleh nombor Okey, saya cuba jawablah. Cik Muhammad Rashid dulu masa kami lancarkan blueprint Politeknik Malaysia, dulu hanya Politeknik saja. Sekarang ni dah gabung dengan College Community. So masa kami lancarkan blueprint Politeknik tu memang dalam tu dah ada dia punya set of activity dan juga set of pelaporan ataupun scorecard yang setiap Politeknik kena buat. Kena macam contoh tadi BEI Building Efficiency Index, kalau tak salah saya lah, Building Energy Index. So tu memang semua pengurus Polygreen yang sebelum ni telah diberi kursus lah macam mana nak menggunakan blueprint tersebut. Dan dalam kursus tu memang diajar macam mana nak mengira carbon footprint macam yang Cik Morgan tunjukkan tadi tu, macam mana nak mengira Building Energy Index tu pun diajarkan juga. So that's why kalau tengok itu adalah koleksi laporan aktiviti Polygreen yang lama yang daripada 2015, 16 dan 17. Macam tu. So cara nak pengiraan itu memang adalah tunjuk kat sini mungkin agak sukar jugalah. Saya sambung Cik Jais boleh sikit? Silakan. Tambah sikit lah, bukan sambung, tambah je. Okey, untuk yang pengiraan jejak karbon tadi tu pun, kalau tak silap saya lah, itu juga berdasarkan kepada bil elektrik. Betul kan Cik Jais kalau tak silap saya masa zaman itu?
Maksudnya pengiraan Ya, daripada bil betul. elektrik. Bil elektrik. Ya, ya. So Betul. untuk contoh pengiraan jejak karbon tu sebenarnya tuan-tuan pun boleh rujuk di dalam blueprint polygreen kita yang 2015 hingga 2020 tu. Dalam tu ada contoh pengiraan juga kalau tak silap saya. So tuan-tuan boleh upload, ambil blueprint tu daripada kita punya laman web Smart Green yang Puan Roha dah tunjuk. So untuk blueprint yang lama kita ada tunjuk cara untuk mengira jejak karbon. Cuma yang dalam blueprint baru kalau ada pengiraan nombor-nombor tu itu semua daripada laporan-laporan yang institusi hantar kepada kami lah sebelum ni. Jawab tak Encik Rashid? Ya. Tak dengar lah. Kau sikit. Okey, apa dia? Saya rasa Tak apa, nanti kalau ada apa-apa boleh tanya, tak ada masalah. Ada soalan lagi tak? Ada soalan Cik Morgan di chat, ada yang bertanya tentang jejak karbon pengangkutan. Adakah kiraan bermula dari gate politeknik atau KK? Bagaimana penggunaan dari bangunan ke kafe dan sebagainya? Pengiraan karbon ni dia kalau ikut UI Green Metric, dia dalam kawasan kampus saja. Jadi kalau pengangkutan, okey, saya nak tanya tentang jejak karbon pengangkutan. Adakah kiraan bermula dari gate politeknik KK dan mana penggunaan dari bangunan ke kafe selagi dia di dalam kampus. Okey, pintu masuk kampus sehinggalah keseluruhan kawasan kampus tu kita boleh ambil kira di dalam kampus saja. Tapi kalau sebelum tu macam tadi yang laporan yang Puan Amalina kata tadi, dulu memang kita buat laporan ya. Dulu kita buat laporan di mana setiap poli kena hantar laporan. Dalam kalau kita tengok pengiraan karbon laporan yang dulu tu lain. Tapi yang ni saya cerita hanya untuk UI Green Metric. Dalam UI Green Metric dia hanya di dalam kawasan kampus. Itu saja. Okey. Kalau dia naik kenderaan lah. Kalau dia, saya tadi soalan daripada kafe ke bangunan kan. Kalau jalan kaki tak payahlah. Kalau dia Tak naik payahlah. kenderaan. Dia cover ni dia melibatkan contohnya kalau kita gunakan kenderaan contohnya. Kalau kita tak gunakan kenderaan, lepasan karbon untuk kenderaan tak ada. Kar, bas, motosikal. Tapi electricity masih kita gunakan lah. Macam tu. TS Morgan, macam mana Yes. you kira jarak 3 km dalam kampus tu? You ukur daripada mana? Okey, contoh kita punya kampus ni dia bermula pintu masuk. Kalau tuan datang dekat Poli PMJ ni, contoh tu tadi saya bagi tadi contoh je. Bukan kira PMJ punya. Okay, kalau kita macam contoh kami PMJ ni laluan dia satu round saja. Satu round tu kalau kita kira tak sampai 1 kilometer. Okay, kalau 2 kali bas pergi dan balik, contohnya pergi balik. Jadi kita kira lah kali 2 lah. Kalau setengah-setengah poli macam contohnya Polisas, ada poli-poli yang besar kan. Jadi kawasan dia luas. Jadi saya bagi tadi itu contoh saja. Contoh keluasan keluasan kampus kita sebenarnya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Penceramah Teknologis Morgan Krishnan daripada Politeknik Mersing untuk berkongsi idea dan pengalaman, dan saya galakkan jika pengurus Polygreen Smart Green masih ada sebarang pertanyaan, kita boleh bertanya juga di dalam grup, dan insyaAllah ada ruang dan masa kita akan menjawab soalan-soalan tuan-tuan. Dan kita nak minta permintaan, boleh ke semua yang hadir kita buka kamera untuk kita ambil gambar sebagai kenang-kenangan dia raya buat pertama kali.
Ya, bagi yang berkesempatan. Kamera tak jadi ya. Jadi. Nasib baik jadi, ingat tak jadi ya tadi. Tak habis lagi. Kau macam mana Amalina? Okey, boleh pandang kamera. 1, 2, 3. Okey, for the next. 1, 2, 3. Okey, for the next. Yang lain tu boleh buka lagi sebab tengok peserta ramai, tapi yang buka ni tak ramai. Okey, boleh ke? Mr. Okey, untuk sesi bergambar, terima kasih. Dah habis dah? Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada penceramah dan di sini saya ingin sharekan seborang untuk maklum balas dan kita ada juga menyediakan sijil untuk jerawaya kali ini dan mohon tuan-tuan untuk scan borang maklum balas dan isi juga untuk sijil penyertaan. Okay, sambil tu sebelum kita lupa, saya ingin ingatkan kepada semua kita akan sambut di TV. Boleh, nanti kami akan sharekan juga. So nak war-warkan juga, kita ada lagi jerawara kita pada hari Khamis daripada pukul 9 Kalau guna petang. link tadi, guna link yang diberi boleh guna kah? Boleh. Nanti saya share semula. Okey, so kita akan bersama teknologis Dr. Nur Saidatul Akmal binti Mazlan daripada SASNet. Dia akan menceritakan pengenalan kepada P5 dan untuk penjurian dan saya harap kita semua dapat bersama pada hari Khamis nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, untuk itu saya dengan ini saya menyampaikan sedikit pantun lah untuk pertama kalinya. Pohon berangan, tempat bertemu girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa bangunkan negara. Bunga dedap di atas para, anak disusun, pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang kekurang itu adalah kelemahan saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.